Hanya Malaysia yang luar biasa, di Bangkok, ibu kota Thailand yang populer dalam kalangan pelancong Mina, seorang pelayan restoran berkata, dia tidak akan pernah lupa beberapa adegan. Mina mengakui sedikit segan. Sejujurnya pada mulanya saya agak tertekan dengan pelancong dari Malaysia. Dia menjelaskan bahwa ketika dia mula bekerja di hotel itu, dia sering berhadapan dengan ramai tetamu yang tidak fasih berbahasa Inggris yang menimbulkan tekanan besar baginya. Beliau berkata pelancong dari Malaysia khususnya cenderung ke arah ini, yaitu tidak fasih berbahasa Inggris. Mina pada mulanya sangat terkejut karena dia beranggapan bahwa sebagai pelancong asing yang menginap di hotel mewah mereka seharusnya boleh berbahasa Inggris. Namun ramai pelancong dari Malaysia sukar memahami frasa Inggris yang mudah dan kelihatan kekok dengan arahan ringkas. Sebenarnya walaupun pendidikan bahasa Inggris agak meluas di Malaysia, ramai yang kelihatan segan untuk berkomunikasi pantas setiap hari. Dikatakan bahwa hanya minoriti daripada populasi Malaysia yang fasih berbahasa Inggris. Mina pada mulanya tertanya-tanya mengapa begitu, tetapi dia cepat menyadari ciri-ciri mereka. Ringkasnya wajah mereka sentiasa malu, dan mereka tidak pernah bercakap dengan lantang. Apabila ditanya soalan mereka hanya ketawa dalam kebingungan kemudian memiringkan kepala. Dia berkata pada mulanya dia malah merasa jengkel dengan sikap pendiam mereka. Adakah masyarakat Malaysia sangat konservatif? Saya rasa seperti mereka adalah negara yang terlalu pendiam. Mina yang tidak pernah ke Malaysia dan tiada kawan dari sana tanpa disedari telah berpegang pada prasangka. Namun sesuatu berlaku semasa buffet makan malam di restoran itu yang benar-benar mengubah persepsi Mina terhadap Malaysia. Menjelang malam meja buffet yang dipenuhi hidangan Thai meriah seperti biasa. Sekumpulan besar tetamu datang untuk makan. Ayam panggang yang wangi kari hijau yang pedas pad Thai yang kaya aroma dan tom yum yang terkenal. Hidangan ini cukup untuk membangkitkan selera. Semua orang kelihatan tidak sabar dan tidak mahu menunggu walaupun untuk beratur. Pada masa inilah muncul kumpulan yang Mina panggil ketenangan sebelum ribut. Oh, rombongan pelancong besar dari China. Mereka datang lagi hari ini katanya mempersiapkan diri secara mental. Dengan kedatangan mereka suasana restoran berubah sepenuhnya. Kawasan buffet serta merta bertukar menjadi medan perang. Sejak dari pintu masuk kehadiran mereka benar-benar meletus. Setiap orang kelihatan seperti saya sahaja yang nomor satu, bercakap dengan lantang dan berjalan masuk dengan penuh momentum. Apabila Mina meminta mereka menunggu sebentar kerana semua tempat duduk telah penuh jeritan marah kedengaran. Kami bayar dan menginap di sini. Kekuatan suara mereka begitu kuat sehingga tidak memerlukan mikrofon. Perbualan di meja lain terhenti sepenuhnya. Sebaik sahaja, tempat duduk disahkan pertunjukan sebenar bermula. Mereka menyerbu buffet dengan kelajuan penuh. Di hadapan periuk sup Tom Yum Goong, mereka saling menolak untuk merebut udang. Mereka mengangkat pinggan mereka seperti merebut bola keranjang. Mereka mengambil hidangan dengan berani dan yakin dalam kuantiti yang jelas melebihi seorang. Dan itu baru permulaan. Ada yang membina menara hidangan di atas pinggan mereka, hampir mencapai tahap seni. Kecintaan mereka terhadap makanan begitu kuat sehingga orang di sekeliling bimbang menara itu akan runtuh pada bila-bila masa. Sudah tentu perkataan kesopanan tidak wujud dalam kamus mereka. Kaedah asas mereka adalah memotong barisan dan menyelit melalui ruang antara orang yang beratur bukannya beratur dengan tertib. Teori mereka nampaknya berhemat di hadapan makanan yang lazat adalah membuang masa. Dan yang lebih mengejutkan adalah adegan yang menyusul. Jeritan dan momentum mereka senyap. Mencubit dengan tangan adalah gaya naluri mereka. Mereka dengan tenang meninggalkan kuantiti makanan yang tidak habis dan tersenyum sambil bergerak ke sasaran seterusnya. Meja-meja dipenuhi hidangan yang tidak disentuh. Mina dan pelayan lain hanya boleh mengeluh. Ini terpaksa dibuang. Jika dicoba untuk mengingatkan mereka, mereka akan marah dan membantah. Ini buffet, apa salahnya mengambil sebanyak mana yang saya mahu? Salah satu etika makan di China mungkin meninggalkan makanan sebagai bukti kemewahan. Tetapi bagi pelayan, ini adalah sumber tekanan yang besar. Ini buffet biasa, bukan permainan survival, fikir Mina. Walaupun begitu Mina tetap berada di posnya dengan senyuman setiap hari. Namun suatu malam Mina akhirnya mencapai hadnya. Seperti biasa restoran itu penuh dan semua kaki tangan sibuk. Malam itu rombongan pelancong Cina yang biasa itu datang lagi. Udara seolah-olah bergetar selepas mereka berlalu. Hidangan utama buffet malam itu ialah pad krapau Thai yang terkenal dan nasi ayam Hainan. Yang lembut kedua-duanya adalah hidangan kebanggaan chef yang berjanji, hari ini saya akan menonjolkan diri. Tetapi hidangan ini dengan cepat bertukar menjadi seni pinggan yang bertimbun di meja mereka.
Mereka menyerbu stesen Pat Krapov seolah-olah ada jongkong emas tersembunyi di sana. Mina ingat tetamu lain yang masih beratur terpaku dalam keterkejutan, mata mereka terbeliak. Apa yang lebih merisaukan Mina ialah pembersihan. Meja selepas tetamu Cina beredar kelihatan seperti pameran peninggalan bufet. Nasi bertaburan di kerusi, serpihan mie melekat di lantai dan sisa mangga berserakan. Mina mengeluh, mengapa setiap kali begini? Dia ternampak sampul berisi tip yang ditinggalkan di atas meja. Namun pada saat itu perasaan Mina menjadi rumit. Rasanya seperti ambil ini dan lupakan segalanya. Ya, mereka nampaknya mahu menyelesaikan semua kekasaran dan masalah pembersihan dengan uang tip. Ini seperti penjahat dalam drama TV yang berkata, itu urusan kamu, dan pergi membiarkan kerja keras di situ ditiadakan dengan sekeping uang kertas. Hati Mina terasa sakit. Walaupun begitu, Mina terus membersihkan meja sambil tersenyum dan berkata, terima kasih kerana ini adalah perkhidmatan profesional. Tetapi malam itu berbeza. Seorang tetamu lelaki sangat marah selepas melihat tanda yang menunjukkan minuman beralkohol adalah berbayar. Dia membanting gelas bir ke meja dan menjerit, kenapa bir berbayar? Siapa yang bertanggung jawab jika tiada minuman untuk dimakan? Tangan Mina terhenti. Dia terbeliak dan kaku. Siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan lagi aduan. Ia lebih kepada sequel novel rekaan. Mina terpaksa menjelaskan selama 1 jam untuk memuaskannya. Dan setiap kali dia menjelaskan, semangatnya semakin pudar. Sesuatu putus di hati Mina. Saya tidak tahan lagi. Dikatakan bahwa malam itu adalah kali pertama dia menangis di bilik rehat. Tidak kira betapa saya berusaha, mereka tidak menghargai. Mungkin saya hanya dianggap sebagai seorang pelayan yang hanya mengutip sisa makanan. Kesedihan seperti itu memenuhi hatinya. Keesokan harinya Mina datang bekerja lebih awal daripada biasa. Belum 24 jam sejak teori tidak masuk akal bahwa bir sepatutnya percuma dikemukakan. Dia diam-diam berdoa agar hari ini akan menjadi hari yang tenang. Pada masa itu, sekumpulan 8 orang Asia muncul di pintu masuk restoran. Sepasang suami istri yang lebih tua, 2 pasangan muda yang kelihatan seperti keluarga mereka dan anak-anak. Wajah mereka menunjukkan ekspresi damai seperti orang yang menikmati percutian. Lelaki yang lebih tua bertanya dalam bahasa Inggris tetapi dengan sopan, bolehkah kami masuk? Mina terkejut dengan kata-kata itu. Mereka tidak mempunyai sikap, kami berhak masuk, tetapi sebaliknya menunjukkan kerisauan, kerana bilangan mereka kelihatan sederhana dan berhemah. Apa bolehkah kami masuk? Sudah tentu boleh. Walaupun meja sudah siap pertanyaan sopan, mereka membuatkan Mina berasa sedikit janggal. Mereka adalah orang Malaysia, fikir Mina. Lagi tetamu dari Malaysia yang terlalu pendiam. Tetapi lebih baik daripada yang bising, dia menyangka. Namun apabila dia membawa mereka ke tempat duduk anak-anak dipimpin oleh ibu bapa mereka, tanpa melompat atau bercakap dengan lantang, Mina melihat ke kawasan bufet. Seperti yang dijangka, orang ramai mula berkumpul di hidangan populer, kari hijau, popia goreng, ayam panggang yang wangi, dan tom yum yang masam pedas. Berdasarkan pengalaman Mina, jika rombongan pelancong Cina ada di sana, pasti akan berlaku perebutan makanan. Tetapi kumpulan dari Malaysia ini berbeza. Di hadapan barisan hidangan populer, tiada seorang pun yang memenuhkan pinggan mereka. Mereka hanya mengambil sedikit bahagian daripada pelbagai hidangan kemudian menikmatinya perlahan-lahan. Apa yang paling membingungkan Mina ialah stesen kari hijau. Jika itu adalah kumpulan Cina, mereka akan mengambilnya seolah-olah mengosongkan periuk. Tetapi orang Malaysia tidak. Mereka tidak memotong barisan atau menyerbu orang ramai. Jika ada orang di hadapan, mereka akan menunggu dengan senyap. Dari sudut pandangan orang luar, budaya beratur seolah-olah sudah sebati dalam darah mereka. Apabila tiba giliran mereka, mereka hanya mengambil sedikit makanan, meletakkannya di sudut pinggan dengan ringan. Sikap ini memberikan perasaan bahwa mereka tidak menikmati all you can eat, makan sepuasnya, tetapi sebaliknya bersikap berhati-hati dengan mencuba sedikit dahulu. Apa yang paling mengejutkan ialah apa yang berlaku apabila seorang budak lelaki berusia kira-kira 10 tahun mengambil makanan. Apabila tangan kecilnya tidak sengaja menjatuhkan garpu ke lantai, budak itu serta-merta menunduk sedikit kepada Mina dan berkata, maafkan saya. Ibu bapanya juga segera datang memohon maaf, kami sangat menyesal, sungguh tidak sopan. Interaksi yang sangat sopan ini membuatkan Mina berasa seperti dia berada di majelis formal mewah, bukan di kawasan bufet hotel. Mereka mengambil makanan, makan dan bercakap sambil ketawa, tetapi sama sekali tidak mengganggu meja lain. Mina terkejut dengan kewujudan tetamu yang begitu senyap dan selesa seperti udara. Mengapa begitu berbeza? Mina terus berfikir tentang adegan makan kumpulan Malaysia yang berhati-hati ini. Dia tidak dapat menahan diri daripada berbisik di dalam hati.
Adakah makanan Thai tidak menepati selera orang Malaysia kerana mereka terlalu berhati-hati, terlalu sopan? Mina menyangka mereka tidak suka rasa hidangan tersebut. Jadi Mina mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk bertanya secara langsung. Adakah hidangan ini menepati selera Anda? Dia bertanya dengan lembut dengan sedikit kebimbangan. Mereka serta-merta tersenyum gembira, wajah mereka bersinar. Ya, sangat sedap. Kami sangat suka makanan Thai. Mendengar jawaban itu Mina ternganga. Sedap. Kalau sedap, bukankah sepatutnya boleh makan lebih banyak? Mina berasa lega kerana respons mereka lebih mesra daripada yang disangkakan. Kemudian dia mengeluarkan teleponnya dan menggunakan perisian terjemahan untuk menunjukkan mesej. Mengapa Anda mengambil begitu sedikit? Ini buffet, tidak mengapa untuk makan lebih banyak. Salah seorang lelaki dewasa itu segera mengeluarkan teleponnya sendiri dan menunjukkan kepada Mina skrin terjemahan. Di sana tertera hidangan yang begitu lazat, tetamu lain pasti ingin merasainya juga. Kami tidak boleh memonopoli makanan yang sedap, sepatutnya berkongsi supaya semua orang dapat merasainya. Pada saat itu masa seolah-olah terhenti. Kata-kata itu membuatkan Mina tersedar. Apa ini terdapat pemikiran sedemikian? Bagi Mina yang terperangkap dalam budaya buffet, siapa cepat dia dapat ambil banyak, dapat untung. Tidak makan rugi. Pemikiran ini datang dari dimensi lain. Kerana ia sedap, saya mahu berkongsi. Kata-kata ini benar-benar menyedarkannya. Mina berasa sangat kuat bahawa tingkah laku kumpulan dari Malaysia ini melangkaui sekadar kesopanan. Tingkah laku mereka berpunca daripada timbang rasa dan keprihatinan terhadap orang lain. Dan keprihatinan ini bahkan meluas kepada kaki tangan perkhidmatan. Apabila dia bersusah payah menjelaskan hidangan, mereka akan tersenyum dan berkata terima kasih. Mereka mengucapkan terima kasih berulang kali walaupun hanya untuk mengisi semula air di atas meja. Apabila dia bersedia untuk mengutip pinggan, ada yang proaktif menghulurkannya. Sikap mereka menghangatkan hati Mina. Dia benar-benar merasakan bahawa orang-orang ini bukan sekadar datang untuk makan. Mereka menghargai ruang ini untuk memastikan setiap orang yang menguruskan tempat itu dapat menikmati masa yang menyenangkan. Ada satu perkara lagi yang tidak dapat dilupakan. Seorang gadis kecil berbisik, "Mama, makanan lebih sedap bila dikongsi bersamakan." Sebaik sahaja Mina mendengar ini, dia berfikir, apabila anak ini membesar, dia pasti akan menjadi orang yang menghargai orang lain. Malam yang tenang dan indah bersama pelancong Malaysia berakhir. Tetapi ini bukan penamat. Ia adalah permulaan keinginan Mina untuk lebih memahami Malaysia. Mina pernah mendengar pepatah pelanggan adalah raja, tetapi dalam pengalamannya yang lalu, dia hampir tidak pernah merasainya. Sebaliknya, dia berhadapan dengan orang yang meraung seperti dewa-dewa, bukannya raja setiap hari. Tetapi orang Malaysia berbeza. Mereka tidak menggunakan status pelanggan sebagai perisai. Sebaliknya, mereka sentiasa menyadari bahawa mereka adalah pihak yang menerima perkhidmatan. Terima kasih. Ini adalah perkataan yang mereka ucapkan berkali-kali sepanjang malam. Walaupun penjelasan itu tidak begitu jelas, mereka akan tersenyum dan mengangguk berkata, tidak mengapa, dan kemudian mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ini seperti sihir. Berapa kali frasa pendek itu menyelamatkan Mina dan rakan sekerjanya. Ia bukan diucapkan kerana menerima perkhidmatan, tetapi dipenuhi dengan emosi orang yang bersyukur. Ia adalah perkataan yang semula jadi dan mesra. Apa yang lebih menakjubkan ialah tingkah laku mereka. Apabila seorang anak menjatuhkan garpu ibu bapa, segera mengambilnya dan meminta maaf, maafkan kami. Mereka mengumpulkan pinggan terpakai di atas meja untuk memudahkan pembersihan. Jika kutleri atau sup tertumpah, mereka tidak mengabaikannya tetapi mengambilnya dan menyerahkannya berkata, tolong tukar yang ini untuk saya. Apabila seseorang ingin menarik kerusi di meja sebelah, mereka akan secara proaktif menarik sedikit kerusi mereka ke dalam memberi laluan. Dalam ruang itu terdapat suasana di mana semua orang menggunakan ruang awam restoran itu dengan sopan. Mina tidak dapat menahan diri daripada berfikir orang-orang ini bukan pelanggan. Mereka adalah peserta bersama. Di pentas restoran ini kadangkala pelayan adalah watak utama. Kadangkala hidangan adalah watak utama. Tetapi dalam semua detik ini, orang Malaysia senyap-senyap menemani. Ini adalah penghormatan yang tidak dicatat dalam mana-mana manual. Dan ini tidak terhad kepada restoran. Semua kaki tangan hotel bersetuju dengan perasaan yang sama. Tetamu Malaysia benar-benar berbeza. Mereka adalah orang yang bertindak dengan mengambil kira orang lain. Kami malah mendapat kekuatan daripada mereka. Bukan saja Mina, chef kaki tangan kaunter hadapan pelayan bilik. Semua orang tersentuh dengan tingkah laku mereka. Selepas selesai kerja di restoran, Mina sering berbual dengan Pia pelayan bilik di bilik rehat. Hari itu perbualan beralih dari kumpulan Malaysia yang baru mendaftar keluar ke bilik.
"Hei Mina, awak, tengok bilik tetamu Malaysia itu," Pia bertanya sebaik sahaja dia bermula. Apabila Mina menjawab belum, Pia tersenyum, sangat bersih sehingga mengejutkan. Bilik yang didiami oleh pelancong Malaysia sangat kemas sehingga seolah-olah tidak memerlukan pembersihan. Tuala yang digunakan dikumpulkan di satu tempat dan sampah diasingkan dalam beg dan diletakkan di sudut. Pia berkata dengan sedikit terharu, bilik itu seolah-olah mahu menyembunyikan hakikat bahwa ada orang yang pernah menginap di situ secara senyap-senyap. Apa yang paling mengejutkannya ialah cadar katil disusun dengan kemas. Cadar dan sarung bantal dikumpulkan bersama. Dia berkata, "Saya tidak pernah terfikir ada orang yang akan membantu melipat cadar. Mereka pasti mahu memudahkan kerja pembersihan kami." Mina mengangguk setuju. Sebaliknya, bilik selepas pelancong Cina menggunakannya adalah dunia yang berbeza. Bantal jatuh di lantai, tuala basah digulung dan diletakkan secara rawak. Walaupun ada tong sampah, botol plastik, dan sisa makanan ringan bertaburan di lantai. Meja-meja dipenuhi dengan sejenis daun merah misteri. Anda perlu melihat dengan teliti untuk meneka bahwa ia mungkin sisa teh Cina yang mereka bawa sendiri. Sinki dipenuhi dengan putih kapas dan tisu terpakai. Kertas tandas dikoyakkan bersepah. Pia ketawa sambil bergurau. "Kami perlu melakukan tinjauan tempat kejadian sebelum membersihkan sampah." Dia berkata, "Sudah tentu ada juga pelancong China yang sopan, tetapi apabila mereka menginap dalam kumpulan kebarangkalian, bilik menjadi kotor pasti meningkat. Dan walaupun sampul yang mengandungi jumlah tip yang besar sering ditinggalkan, Pia sering berasa kekosongan. Walaupun wang itu dihargai, sejujurnya perkara yang paling kami gembira lihat ialah bilik yang dijaga bersih dengan mengambil kira pengguna seterusnya. Dalam kes ini orang Malaysia tidak meninggalkan wang shilling tetapi kesan hati." Sekeping nota, "Thank you," tulisan tangan tuala yang dilipat kemas, dan suasana kemas yang dapat dirasakan sebaik sahaja memasuki bilik. Mereka tidak meninggalkan wang shilling, tetapi niat baik mereka pasti tinggal di sana. Mina bersetuju dengan Pia. Kerja pembersihan jarang mendapat perhatian tetapi atas. Sebab itu, ia juga merupakan tempat yang paling jelas dapat melihat sifat sebenar seseorang. Kaki tangan semua bersetuju. Orang Malaysia mengambil berat tentang orang lain di tempat yang tidak kelihatan. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dapat membayangkan perasaan orang yang datang selepas mereka. Ini adalah sama seperti apa yang Mina rasai di restoran. Walaupun negara dan bahasa berbeza, melihat bilik itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa orang-orang ini hidup untuk orang lain. Melalui tingkah laku seseorang itu dapat difahami. Apabila perasaan ini melekat di hati Mina, dia mula berhadapan dengan prasangkanya sendiri. "Sejujurnya pada mulanya saya tidak mempunyai tanggapan yang baik tentang orang Malaysia. Tetapi sekarang ia berbeza sama sekali. Malam di restoran itu dan bilik hotel yang bersih dan kemas mengajarinya bahwa hati dapat berkomunikasi walaupun tanpa bahasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak perkara dapat disampaikan walaupun mereka tidak berbahasa Inggris. Setiap orang Malaysia menganggap timbang rasa terhadap orang lain sebagai perkara biasa. Mina merasakan bahwa ini bukan sekadar peraturan, tetapi budaya itu sendiri yang terbentuk secara semula jadi sejak kecil. Malah kanak-kanak bercakap tentang mengambil berat tentang orang lain. Ini menunjukkan pendidikan keluarga mereka sangat baik. Saya rasa konsep mengambil berat tentang orang lain sangat meluas dalam masyarakat itu. Mina sentiasa percaya bahwa rakyat Thailand sendiri mempunyai sifat kebangsaan yang lembut dan sopan, tetapi dalam tingkah laku orang Malaysia terdapat lapisan keprihatinan yang lebih mendalam. Contohnya apabila seorang tetamu China marah kepada pelayan, sepasang suami istri Malaysia pernah diam-diam menyatakan keprihatinan mereka kepada Mina, "Anda baik-baik saja? Tolong, jangan terlalu memaksa diri." Ini adalah keprihatinan sebenar yang tidak tertulis dalam mana-mana manual masyarakat. Mina merenung, adakah saya benar-benar memahami orang-orang ini? Saya mempunyai banyak salah faham, tetapi orang Malaysia yang lembut dan sabar membetulkan saya. Bagi Mina, mereka tidak marah, tidak menyalahkan, tetapi dengan hanya mengekalkan diri mereka dan bertindak dengan senyap mereka dapat mengubah hati seseorang. Ini adalah keajaiban yang berlaku di hadapan matanya. Jika anak saya ingin belajar di luar negara, saya akan mengesyorkan Malaysia tanpa ragu-ragu. Mina kini yakin bahwa di sana, anak itu akan dikelilingi oleh orang yang lembut dan akan belajar timbang rasa terhadap orang lain lebih daripada tempat lain. "Saya kini benar-benar menghormati Malaysia dari lubuk hati saya," kata Mina, matanya bersinar dengan kebanggaan. "Apa pendapat Anda?"
Dalam persekitaran bufet di mana Anda boleh mengambil dan makan sepuas hati, mungkin sifat sebenar seseorang paling jelas ditunjukkan. Walaupun Mina terharu dengan tindakan orang Malaysia, sebenarnya orang Thailand juga mempunyai nilai yang tinggi terhadap tidak membazir makanan. Orang Thailand juga mempunyai budaya menghargai makanan dan tukang masak, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap biji nasi mempunyai dewa di dalamnya. Oleh sebab ini dalam tindakan orang Malaysia yang berkongsi makanan dan mengosongkan pinggan Mina, merasakan keindahan yang bertindih dengan budayanya sendiri. Saya rasa walaupun negara berbeza, agama berbeza, niat hati untuk menghormati makanan demi orang lain pasti akan menjadi jambatan yang menghubungkan dunia dengan kelembutan. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Jika Anda suka, sila langgan saluran ini dan tekan suka. Kami menantikan maklum balas Anda di bahagian komen. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya.